Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ni hujan lebat. Masa nak sembang Jumaat full hujan penuh sesak. Okey, hari ni saya ada satu topik untuk grup, untuk kawan-kawan. Jadi setiap kali video saya tu sebenarnya ada hal-hal yang anda perlu curi dekat situ, sebab sebenarnya apa yang saya cakap tu saya pun curi orang punya knowledge. Saya mencuri orang knowledge, tetapi kita praktikkan benda tu, kita nampak penghasilannya tu bagus. So hari ni saya dapat terima WhatsApp. Ada jugalah WhatsApp dari kawan-kawan. Dia cakap jangan bertuhankan duit, money is not everything. Saya agak tertarik juga dengan WhatsApp tu. Sepanjang saya buat Volten dalam grup mesej, kadang-kadang ada grup tu macam dia menyerang saya. Dia menyerang saya sebab banyak saya punya video, banyak saya punya motivasi, semua berkait dengan duit. Jadi ada orang attack saya juga. Ada orang serang saya juga. Dia cakap hidup ni money is not everything lah cikgu. Hidup ni jangan pasal duit je kan. Jadi ada orang macam tu. Ada orang tu dia kata kat saya apa, kehidupan yang paling baik tu dia kata cikgu bukan duit. Jadi dia banyak serang saya lah. Jadi banyak orang attack saya dalam grup secara langsung atau tak langsung lah. Dalam grup saya pun tak adalah mengatakan tidak. Apabila saya menerima serangan, seolah-olah saya punya motivasi, saya punya video, semua hal-halnya duit sajalah. Cari duit lah. Jadi pagi-pagi duit, motivasi saya buat duit, bisnes, duit. Macam saya tak ingat benda lain dia. Jadi serangan tu lebih kurang maksudnya macam tu lah. Dalam banyak saya punya video-video, ada orang reply kat saya, money is not everything cikgu. Ada orang, saya tidak mengatakan salah, tapi hari ni saya ada video khas untuk mereka. Hari ni saya tolong jawab. Sambil-sambil saya buat motivasi kepada semua grup-grup saya. So hari ni tajuk dia adalah money is not everything. Jadi bisnes yang kita buat ni, ada orang reply dekat saya, money is not everything. Hari ni saya jawab. So anda yang setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Saya senang je. Dua-duanya betul. Jadi kita minum VKF dulu. Ini hari Jumaat, lepas Jumaat. Okey, menarik ni. Menarik. Topik ni menarik. Okey. So, money is not everything. Bila saya cakap tentang bisnes, motivasi saya banyak sekali. At the end, saya bagi tahu result, keputusan. Keputusan yang saya last kali adalah financial. Kan saya bercakap, selalu perkataan yang saya sebut dalam semua video saya, financial, kewangan. Kan saya dah lapik. Memang betul, money is not everything. Money is not everything. Dan ada orang pun ayat yang perlu kita tahu, but everything is money. Betulnya juga, tak salah. Jadi, tapi yang saya dapat tahu, orang yang serang saya ni, attack saya ni, yang kata money is not everything, hidup ni jangan hal duit. Saya tahu orang ni financial ada problem. Hampir ke semua yang attack saya tu, dia ada masalah tentang keuangan. Orang yang banyak berhutang, orang yang banyak tersangkut sana sini. Jadi sebenarnya betul ke dia orang cakap money is not everything? Dia orang tak nak buat financial is not everything. Jadi dan saya cuba kenal beberapa orang tu, saya tengok dia punya background di belakang dia tu. Dan saya dapati orang ni bermasalah tentang duit. Tapi bila saya highlightkan benda tu dalam saya punya ceramah, saya punya video, dia kata money is not everything. Kehidupan tu, dia kata kekayaan tu bukan segala-galanya. Saya tak pernah kata salah. Dan saya pun tak kata betul. Kan? Dia bergantung kepada apa yang kita buat, apa yang kita niat dan apa yang kita lakukan. Tapi perlu diingat, money is not everything, betul. Tetapi kalau tak ada duit, jam otak kita ni. Jam otak kita ni. Jadi bila saya cerita tentang bisnes, saya banyak buat motivasi tentang bisnes. Saya mengajar orang tentang buat bisnes.
Ada orang yang setuju, tapi ada orang yang attack saya. Ada orang yang serang saya. Ada orang yang serang saya, attack saya. Jadi, hari ini saya buat video untuk mereka. Saya buat video untuk mereka dan juga untuk networking. Bila saya sebut networking tu, macam berpuaka lah orang. Dia orang serang juga. Mungkin dalam video ni dia orang tak attack saya. Tapi dalam grup personal saya, banyak dia orang attack secara tak langsung kepada saya. Networking. Dia ingat networking ni adalah MLM ke itu. Sebenarnya networking tu, kalau nanti saya kupas kepada anda. Saya kupas hari ni, panjang pun tak apa. Hari ni anda dengar ceramah boring pun tak apa. Hari ni video ni saya nak jawab supaya impact reason yang bagi orang yang gagal dalam hidup dia ni berkaitan dengan financial. Orang yang gagal dalam hidup ni sebenarnya dia tak nak buat. Dia tak nak lakukan apa yang kita ajar, kita tak nak buat. Dia tak nak buat pun. Lepas tu dia bagi satu reason yang dia tengok benda tu logik. Saya bercerita tentang financial. Jadi saya buat motivasi bagaimana kita nak bina minda set kita dan sebagainya untuk berbulan-bulan saya buat motivasi pasal nak ubah financial tu. Sebab saya tahu bila sebut banyak orang bermasalah tentang perceraian berlaku. Banyak juga persen disebabkan oleh financial pun berlaku. Perubahan dalam hidup, pergaduhan, perubahan sikap dan sebagainya. Banyaknya adalah disebabkan oleh financial. Duit tak ada. Orang bukan suka mencuri. Tapi sebab dia tak ada keperluan. Dia terpaksa buat. Dia melakukan benda yang salah. Disebabkan financial. Lepas tu ada orang attack saya, serang saya pula. Dia kata apa? Kaya tu bila kita mati tu kita syurga tu bukannya pasal duit. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda. Hari ni kita buka video. Anda buka dekat YouTube. Buka saja sebelum kita nak on kita punya YouTube tu, dia akan keluar dulu iklan. Okey, saya nak tengok iklan apa yang keluar sekarang. Surau, masjid minta bantuan kan. Minta kita semua tolong derma, tolong bagi. Memang betul lah tu dia buat tu untuk supaya semua orang buat sedekah, semua orang dapat pahala, semua orang buat. Tapi kalaulah tidak ada orang yang punya income yang besar yang boleh donate macam tu, so apa jadi? Kalau semua pegang otak money is not everything, kita ni hidup di dunia ni untuk akhirat saja. Rasulullah pun tak kata begitu. Ada perbezaan di antara orang kaya dan orang miskin. Kalau kita jenis jahanam, jenis kita ni ada problem, miskin ke kaya, problem juga. Tapi pernah dengar tak cerita tentang apa, ada satu dekat hadis Rasulullah SAW. Majlis ustaz pak aku begini. Dia cerita pasal satu orang miskin. Orang miskin dengan orang kaya. Pahala dia. Jadi orang-orang miskin ni, dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ini saya cerita, kalau salah anda tolong abaikan sajalah. Saya dengar je cerita ni, ustaz tu cerita. Tapi menarik. Dia ni orang miskin. Masa tu di sana orang miskin, dia pun tak ada nak makan pun susah, tapi dia pun ni rajin beribadat. Cuma mereka jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni miskin, tak ada duit. Macam mana kami nak dapat pahala macam orang kaya, dia kata. Mereka boleh bersedekah, kami tak dapat pahala tu. Mengadu mereka ramai-ramai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab. Rasulullah tolong jawab. Dia kata, selepas setiap kali solat, dia kata, baca tu. Baca, kita yang selalu kita nak baca dalam selepas kita solat tu, kita selalu zikir kan, 33 kali, 30. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, 3 kali kan. Itu daripada cerita itulah. Dia kata, baca 33 kali. Selepas solat, siap solat 3 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan sebagainya, 33 kali macam mana kita dah buat. Di mana dia kata, setiap kali kita baca tu sama dengan sedekah orang-orang kaya tu. Jadi orang-orang miskin ni happy. Secara diam dia balik, dia orang pun start lah buat setiap solat. Rasulullah kata, dia pun baca. Sampai sekarang pun kita dah baca kan. Baca. Ada pula orang miskin tu datang ke jumpa Rasulullah lagi. Dia tanya, ya Rasulullah, sekarang ni rahsia kami ni yang buat ibadat ni, supaya kami dapat pahala sama dengan orang kaya bersedekah. Kami tak ada duit nak bersedekah, tapi kami baca ni, Rasulullah bagi tahu kami boleh dapat pahala sama dengan dia orang. Dia orang buat sedekah. Tapi sekarang ni orang kaya dah tahu, orang kaya pula buat macam mana kami buat. Dia pun baca juga.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dia baca-baca juga. Jadi dia pun macam mana Rasul, dia pun dapat pahala macam kami juga. Dia dah sedekah dan dia pun baca macam mana kami baca juga. Apa Rasulullah jawab? Itulah kelebihannya orang kaya. Itulah kelebihannya orang kaya. Jadi soal kaya miskin, ada orang dia mencipta reason dia untuk dia tidak boleh melakukan sesuatu, dia tak nak buat, dia terus pangkah dekat situ. Walhalnya saya bagi tahu kepada anda, kalau kita kaya sekalipun, kita hebat kaya pun, anda tahu tak mana ada anda pernah jumpa kereta mayat, bawa mayat, di belakang tu ada kereta bawa duit. Kereta bawa mayat, bawa kita pergi kubur, lepas tu di belakang kereta mayat kita tu ada kereta bawa duit. Duit kita nak tanam sekali kita tak ada. Tapi ada tak? Boleh tak kita dengan sedekah tadi? Duit-duit yang kita dapat tadi tu kita guna kebaikan di mana? Kita boleh bina masjid, kita boleh sedekah, kita boleh tolong orang banyak-banyak. Itulah aset kita yang luar biasa hebat. Tapi sebab tu saya bagi tahu untuk orang yang bagi tahu pada saya tadi, money is not everything. Money is not everything. Kalau nak buat masjid kena pakai duit, nak buat surau kena pakai duit. Tu tengok tu hari-hari minta derma, minta tolong sedekah, tolong derma, tolong sedekah, tolong derma. Berapa duit mampu nu rakyat di Afrika nu tak ada duit pun minta bantuan. Semua masjid, surau, apa saja, setiap kali kita on saja mesti ada yang minta pertolongan. Kalau kita semua ada sikap macam tu, siapa yang nak buat, nak bantu, nak bina benda ni semua? Jadi saya tengok dari satu sudut, orang yang mencipta benda ni, yang mengatakan money is not, tak payah kita berusaha. Orang ni kalau anda tengok rekod dia, orang ni dari kawan-kawan saya lah, saya bukan nak kata apa, saya cuma kenal tu, saya cek dia, orang ni hutang banyak, ni tak bayar, yang ni tak bayar, ni sangkut sana, sangkut, majority semua. Anda tak akan jumpa satu orang kaya kata money is not everything. Orang yang berjaya dalam hidup, berusaha bersungguh-sungguh, dia kata dia tak pernah berusaha untuk kaya. Dan anda tak pernah jumpa satu orang yang memang millionaire. Dia akan kata tak payah berusaha. Duit ni bukan segala-galanya. Dia pun jadi jutaan pasal bukan usaha dia. Tak ada. Yang kita tengok, yang attack, keluar statement ni, bila saya ada cerita, saya mengajar, saya buat kursus untuk anda semua, share ilmu untuk semua yang dalam FB dan sebagainya secara percuma. Seolah-olah saya ini mempengaruhi anda supaya jadi mata duitan semua. Ada tak saya cakap macam itu? Tak ada kan? Saya cakap financial. Money ni power. Kuasa duit ni powerful. Duit ini dia macam berantu. Duit ni menentukan tahap kejujuran kita. Duit ini menentukan. Jadi kenapa anda kena fight? Kenapa anda kena ambil ceramah saya? Dengar. Kejujuran kita itu pun ada persen dia. Kejujuran tu dikawal oleh duit. Anda percaya tak cakap saya? Kejujuran. Contoh sekarang ni bagi tahu. Anda jumpa duit RM10, RM1 dekat jalan. Anda jumpa RM1. Selamba rock ya, anda cakap siapa punya duit RM1 ni jatuh ni. Kan? Ni kalau boleh letak balik. Okey, sekarang ni jumpa duit RM50. Sekeping. Dia slow sikit. Duit siapa ni? RM50 jatuh ni. Sama ada dia nak ambil ke tak? Dia jujur, dia tahu ni duit tak boleh ambil, ni duit orang. RM50, dia masih ada lagi. Okey, sekarang ni saya tanya anda, ada jumpa seketul duit RM100. Dia mula, dia mikir, siapa duit siapa jatuh RM100 ni? Dia masih ambil lagi. Masih nak pulang, ada lagi. Okey, sekarang saya tanya anda jumpa seketul RM1,000. Duit kat jalan tu jumpa RM1,000. Tu keikhlasan dan kejujuran kita tu. Dia mula pijak duit tu slow, takut orang. Kita mula pijak RM1,000 ni duit siapa Tapi kaki dia tu pijak duit tu supaya orang lain jangan tengok. Contohnya, katakan tiba-tiba jumpa RM10,000. Cuci sampah, buka ada RM10,000 dalam tu. Okey, sekarang ni anda fikir bagaimana perasaan orang tu sekarang. Apatah lagi tiba-tiba buka jumpa RM1 juta cash. Okey. Sekarang kita cerita tadi pasal tadi. Keikhlasan, kejujuran. Anda rasa tak dia tarik? Kejujuran kita mula ditarik. Biar duit tu, nilai duit itu sendiri boleh mengubah kita punya persepsi
sikap kita tu. Anda tengok puakanya tentang financial ni. RM1,000 dia ambil, simpan dulu, letak kat rumah dulu. Tak apa. Dalam hati dia masih tahu. Dalam otak dia tak boleh ambil di hak orang. Ni jujur ni 1 juta ni. Nak pergi ke tak? Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak? Nak cerita kat orang ke tak? Tak. Masa tu pula cantik dia tak ada duit. Financial dia ada hutang banyak pula. Tiba-tiba datang 1 juta dia jumpa cash. Macam mana? So anda maksud saya tadi, nilai mata wang ni dia memang berpuaka. Sebab tu bila orang attack saya, serang saya, dia adalah satu part pada satu bahagian. Tapi kita boleh dapat daripada conclusion, kesimpulan dia. Bila saya buat motivasi, niat saya adalah untuk bantu. Saya tak minta pun bayaran pun. Video saya tak minta populariti pun. Saya tak minta apa-apa pun. Saya hanya nak anda share yang baik. Anda tak payah komplain saya, tak payah serang saya. Sebab niat saya bukan nak jadi hero. Bukan nak bantu. Tapi saya ada satu knowledge. Sebab terutama anak-anak muda. Anda kita yang ada anak. Bisnes ni kalau kita dapat terangkan secara dalam keadaan macam ini, dalam keadaan bersantai macam ini, saya tak buat motivasi dan sebagainya, supaya anda faham the miracle networking. Bila tadi ada juga, bila saya sebut networking, ada orang serang saya dekat YouTube, ada orang serang saya dekat saya punya tu networking. Anda tahu tak networking tu apa? Network rangkaian. Bukan semestinya MLM. Orang yang kaya di dunia mencipta duit di sini. Tadi saya bercakap tentang wang. Cuba anda dengar hari ini, ceramah saya hari ini. Wang ni nombor satu, empat perkara. Tentang wang ni dia ada 4 perkara. Betul tak betul anda dengar hari ini. Dia ada 4 hal yang semua orang kata. Nombor satu, kita mencari wang. Itu langkah kita yang pertama. Semua orang mencari wang. Ada tak orang tak cari wang? Bagi kat saya satu nama yang dia hidup tak pernah cari wang. Sampai sekarang dia tak pernah cari wang. Tak ada kan? Semua orang, anda tengok, bila kita bangun tidur je, otak kita mesti kerja, esok nak cari wang, macam mana. Sebab apa? Dia adalah satu keperluan dia. Okay. Langkah kedua, kita kembangkan, kita tak cari tambahan wang tu. Bahasa mudahnya. Wang tu kita dah dapat gaji. Contoh kita gaji kita dapat. Tapi kita kena, nombor 2, kita kena buat tambahan kepada keuangan tu. Tambahan keuangan. Itu kedua. Kalau anda tengok langkah. Nak cerita 4 langkah pasal wang tu. Mula-mula cari wang. Kemudian kita cari tambahan keuangan tu. Tambahan dia. Maksudnya gaji tu tetap. Contoh orang bekerja makan gaji tetap. Tapi kita kalau nak terbaik, kita itu untuk keperluan kita, kita kena ada wang tambahan. Itu langkah kedua. Yang ketiga, kerjakan wang itu. Kerjakan wang itu. Step ketiga, kerjakan wang itu. Supaya akhirnya wang tu bekerja untuk kita. Itu saja. Anda tengok, semua jutawan di dunia dia buat 4 hal tu. Jadi, yang last tu supaya apa result dia, wang tu bekerja untuk kita. Dan dia bagi tahu, yang terakhir tu, jangan lagi di masa itu kita mula saving duit. Hak tu yang saya terkejut juga. Dia kata kat kita, wang kerjakan kita dan jangan saving duit. Saya terkejut. Apa maksud dia? Sebab di waktu itu, dia kata, di waktu itu macam umur saya dah tu duk saving duit tu, apa? Sebab wang dah memang contoh dia bekerja untuk kita. Dan kita, kalau maksud dia simpan wang tu, kita masih berjimat-jimat. Duit dapat, kita simpan duit sikit. Maksudnya begitu rupanya. Kita simpan sikit wang tu. Simpan sikit. Tapi kita dah tua dah. Sampai kita mati pun, kita ada orang tak pernah gunakan wang tu. Yang tu maksud dia tadi. Rupanya baru saya faham. Maksudnya, kalau kita dah sampai ke macam umur macam saya, dah naik 50 ke atas dan sebagainya umur. Masa ni, cuba nikmati. Anda teringin nak pakai kereta, anda selama ni anda terbayang nak pakai kereta Merc, kereta mewah, beli je. Ni bukan waktu anda untuk saving, untuk apa je. Sebab apa? Anda dah cipta kejayaan dah. Sekarang ni duit bekerja untuk anda. Tu bukan waktu anda untuk saving dan sebagainya. 4 step tu nanti tentang wang tu, kalau anda nak saya kupas tu, dia boleh cerita nanti. Jadi di situlah kita nak rasa rumah, beli rumah. Nak kereta mewah, nak teringin. Bukan kata kita nak belagak tak, tapi dulu pernah mimpi nak pakai Merc, nak pakai BMW. Beli. Ini saatnya. Kita menikmati.
Menikmati usaha kita dulu, kita beli. Anda teringin nak pakai baju mahal, beli. Anda nak pakai baju cantik, beli. Anda nak pakai kasut mahal, beli. Tapi jangan membazir, kan? Setakat keperluan anda nak pakai apa-apa, anda beli. Menikmati. Jangan sampai mati pun, kita kerja, kita duk cari duit. Itu jahanam. Dulu, saya dah pernah cerita dalam cerita saya tu. Dekat Seberang Jaya tu. Dekat Seberang Jaya tu ada satu kedai mamak dulu. Masa saya mula-mula, dulu saya jadi lecturer, saya mengajar part-time kat situ kan. Hari-hari saya tengok mamak tu. Dia zaman tu, mamak ni dia dia biasa tak bagi orang lain jaga bab duit tu. Masa tu nasi kandar tak banyak lagi. Nasi kandar tak banyak lagi zaman tu. Penang sebelah Johor tu tak ada lagi nasi kandar. Jadi saya duduk tengok ada satu tu mamak tu dia duduk dekat kaunter duit tu. Dia duduk dekat kaunter duit tu, dia tak percaya dekat pekerja. Nak kira, masa tu bukan ada internet, bukan ada komputer. Sekarang kan boleh pakai sistem komputer dan sebagainya. Kita boleh detect kita punya financial kedai. Kalau kita buka kedai duit tu masuk ke tak semua. Zaman tu, dia based on trust. Jadi orang nak jaga duit ni paling yang orang tak percaya. Jadi kedai mamak tu saya bila habis mengajar, saya duduk minum kat kedai mamak tu, saya tengok dia. Dia pakai macam mamak tu dia pakai kain. Kain tu dia lipat warna putih, dia pakai baju pagoda. Baju singlet pagoda warna putih. Saya harga dia RM5. Pagoda RM5. Dan saya tengok hari-hari dia pakai baju tu je. Dia duduk di kaunter tu je. Hari-hari dia berkira duit. Order dapat dia kira daripada pagi sampai ke malam. Dia duduk dekat kotak kira duit tu. Sebab dia tak percaya orang lain. Pekerja. Jadi anda tengok hidup dia kira dapat dia kira lah basi tamir ini warni kira tak mari duit kira. Esok pagi dia duduk kat situ lagi dulu. Selepas tu 10 tahun kemudian, selepas saya pun dah tak kerja dah kat situ, saya pergi ngopi, dia masih di situ. Dia kenal saya. Halo je, dia masih kenal saya. 12 tahun dia masih di situ. Di kotak tu juga masih mengira duit simpan dan akhirnya 16 tahun selepas tu saya pergi, anak dia bagi tahu dia sudah pun meninggal dunia. Jadi anda tengok, dia mati dekat mana? Dia mati tu dekat kotak duit tu ya. Hidup dia dekat situ, hari-hari kira duit. Dia duk pakai baju putih tu dan baju RM5 tu dengan kain tu lah. Berbelah-belah tahun lamanya. Dan dia meninggal. Anda rasa itu satu benda yang betul tak? Sebab tu saya kata tadi, sebenarnya bukan macam tu. Itu bertuhankan duit. Dia pun meninggal tak sempat nak guna apa yang dia dapat. Duit banyak. Hari-hari kira-kira simpan. Kira-kira simpan. Dan dia tak pernah guna pun duit tu. Sampai sudah pun baju tu lah. Di 16 tahun saya pergi tengok, saya tanya dia mana tu. Saya sebut nama dia. Dia kata, dah meninggal bang. Bapak saya dah meninggal. Loh, saya tak tahu. Dia meninggal dalam restoran tu, selepas tu sakit hantar ke hospital, dia meninggal. Anda tahu tak, dia punya baju berjuta-juta duit dia untung bertahun-tahun, tapi dia hanya pakai seluar putih tu, yang kain yang putih lipat tu, dan juga baju pagoda RM5 tu lah. Baju yang dia pakai sampai pada mula sampai, dan kehidupan dia dalam petak itu saja. Ini yang jadi masalah. Jadi yang saya duk ajar anda tadi itu adalah bagaimana untuk kita, anda tahu tak, kalau ubat, anda tahu tak, bila kalau saya cakap nanti banyak orang attack saya, tapi saya nak cakap tu saya boleh cakap. Anda tahu tak, bila saya attend satu kursus dulu, kursus di Singapura, anda tahu tak, bahasa tu sebab saya tak pernah cakap dalam training saya, takut orang tersinggung. Dia attack tu, dalam training tu, dia serang kepada orang kerja makan gaji. Dia serang kepada orang makan gaji. Sebab saya ingat lagi, kursus yang saya masuk tu semua millionaire. Semua orang buat bisnes millionaire. Dan saya ni curi masuk dalam tu. Curi masuk atas nama kawan. Kawan saya jutawan, jadi saya pakai nama dia, saya masuk training. Dia tak benar, dia syarat dia millionaire dalam tu. Jadi saya pun masuk dengan bayaran mahal tu. Masuk kursus tu mahal gila. Dan miliuran nak masuk tu. Sebab jutawan semua, saya ni menyamar. Jadi, tapi saya dengar tu, separuh daripada training dia tu, dia cerita tentang mindset. Dia cerita tentang mindset. Tapi yang dia serang kat kita adalah banyak orang yang kerja makan gaji. Anda jangan marahlah kalau anda makan gaji. Ini saya cerita, Jadi saya tak kata macam tu. Saya tak pernah cerita benda ni dalam training saya. Sebab saya tahu dalam training tu, kalau saya nak cerita nanti tersinggung. Orang-orang makan gaji tersinggung kan. Tapi hari ni kalau anda nak dengar apa training yang saya hadir pada masa tu, yang saya rahsiakan benda tu, dan kenapa saya berhenti kerja. Kerana saya berhenti kerja dari dulu sampai sekarang saya tak nak kerja pasal training itulah.
Saya keluar dari situlah, saya berhenti terus sampai sekarang saya tak pernah bekerja lagi. Anda tahu sebab apa? Anda tahu tak? Dia bagi tahu kat kita, gaji yang kita dapat tu kerja tu. Anda jangan marah ya. Jangan marah. Ini saya sampaikan saja. Saya pun bukan setuju semua. Saja. Gaji yang kita dapat tu, dia kata adalah satu suntikan ubat supaya kita jangan buat bisnes. Gaji dan pangkat dalam training tu, dia serang betul, tapi dalam keadaan motivator tu bercakap kan. Dia kata apa? Gaji dan pangkat di tempat kita kerja adalah satu suntikan. Dia macam tu. Jarum tu dia suntik kat kita. Abuse. Dia panggil abuse. Dia abusekan kita supaya jangan buat bisnes. Supaya mindset kita semua jangan buat bisnes. Kalau buat bisnes nanti anda tak akan mengayakan token dia tu. Jadi saya memang fikir betul. Lepas tu dia buat contoh kedua lah. Anda jangan marah dekat saya, tolonglah. Saya cuma nak menyampaikan ganasnya training pada hak tu menyebabkan saya hak tu tak bekerja sampai sekarang dan mengubah hidup segala-galanya sebab kursus tu. Lebih kurang tak silap saya 15 tahun dulu saya pernah hadir kursus tu. Yang kedua dia cerita tentang dia kata apa, gaji kita tu naik setiap bulan tu bius supaya kita jangan berhenti kerja. Dan pangkat yang kita dapat, jawatan yang kita dapat dalam setiap kita kerja itu, supaya kita duduk pangkat tertinggi, kita tak akan keluar daripada situ. Dia adalah satu bius untuk kita. Dia sebut perkataan bius tu. Kalau sakit tu dia sebut bius bagi kita supaya kita tidak terfikir untuk buat perniagaan bisnes. Kalau anda tahu key point, kunci dalam hidup tu, dia kata, seandainya dia kata mereka tahu orang kerja dalam bisnes ni lebih mudah daripada makan gaji tu, semua orang akan berhenti kerja. Dalam tu motivasi tu. Jadi saya balik tu saya duduk melengu. Dia tunjuk secara maths berkiraan dia macam mana. Dia tunjuk semua. Dalam training tu memang dia ambil maths, tunjuk kira, time masa semua. Dan memang betul semualah. Saya tak tahu nak cakap. Saya balik saya terdiam. Saya terdiam, saya duduk dan saya ambil keputusan dalam masa 24 jam resign. Tapi memang sejak itulah saya tidak lagi bekerja. Walaupun saya belajar tingkat tinggi. Tapi knowledge, pengetahuan tu dia bagi tahu kepentingan dia dekat situ. Dan dia tak marah waktu kita bekerja. Dan dia tak marah pula. 5 tahun untuk kita bekerja tu dia tak marah. Dia kata bekerja jangan tengok gaji, tapi tengok bisnes apa yang ada dalam kerja tu. Walaupun satu bisnes ni, dia kata satu kerja dia bayar gaji RM5,000, tapi satu bisnes lagi dia bagi RM700. Tapi kalau dalam 700, walaupun gaji tu 700, tapi kita tengok, kita bekerja tu nampak sudut bisnes yang ada dalam tu, kita lebih baik kerja yang gaji 700 tu. Sebab kita bukan tengok gaji tu, tapi tengok apa yang kita, pengetahuan yang kita dapat daripada apa yang kita kerja tu, supaya kita boleh melakukan dia. Benda ni dia ajar semua dalam kursus. Sebab tu sejak tu, lepas tu dia ajar pula kita bagaimana, apa kemudahan sebenarnya, kebolehan yang ada pada kita tu, kita boleh mencipta pendapat dan gaji kita tu berpuluh kali ganda. Dan Alhamdulillah, bila kita belajar bidang tu, dan dia sebut satu ayat dalam training saya tu, dia sebut satu ayat, networking. Dia ulang berpuluh kali dia sebut perkataan networking. Jadi sebenarnya networking ni bukan pasal networking, pasal MLM saja. Networking ni adalah satu bisnes untuk cipta kita jadi millionaire tu adalah membentuk jaringan. Produk kita bergerak melalui jaringan. Apa yang kita buat bisnes tu mesti melalui jaringan. Dan jaringan ini dipanggil network. Kita dah ingat network, buat networking tu buat MLM. Networking tu buat macam ni. Dan orang tak faham bahawa dalam bisnes, semua orang di dunia ni, kalau dia nak create income, duit bekerja untuk dia, dia mesti belajar networking. Apa maksud itu networking? Daripada 4 jenis wang tadi saya dah cerita kepada anda dah. Networking ni adalah kita mencipta sale. Sebut sale kena jual produk saja. Tengok anda punya mindset. Banyak orang punya mindset. Mana ada bisnes di muka bumi ni? Semua orang buat bisnes by networking. Bentuk tu nampak berbeza-beza. Tapi semua orang berbuat bisnes adalah by networking. Anda sebut satu bisnes yang tak ada networking. Semua. Even kapal perang, senapan kapal terbang, semua by network. Tapi kita sebab knowledge kita ingat network itu buat apa? Buat network Buat network Itu MLM. Dan
saya cuma nak bagi tahu kepada anda kenapa saya involve dengan networking saya dengan MLM. Sebab yang di-highlightkan dalam training tu, dia kata adalah ada satu bisnes di muka bumi ni. Dia bagi tahu ada satu bisnes di muka bumi ni, kelengkapan dia semua sama, prasyarat dia sama, tindakan dia sama, tapi dia kata tanpa memerlukan modal dan apa-apa pun, tetapi kita tetap boleh mencipta income berjuta-juta macam bisnes lain. Bila ditanya soalan tu, dalam tu semua orang cakap networking. Bukan yang bagi ceramah tu ramai-ramai tolong jawab, dan mereka semua millionaire. Jadi saya masa tu, saya zaman tu saya tak tahu sangatlah apa itu networking. Saya pun tak faham sangat networking tu apa. Tapi bila sekarang saya dah dapat decision, memang networking ini very powerful. Itu adalah bisnes yang hebat. Sebab tu saya buat kursus, saya buat training. Saya nak cerita kepada anda semua, anak-anak muda, miracle. Bisnes sama saja. Anda tengok bisnes ni, kalau sebut nama bisnes, saya dah cerita. Dia akan terbahagi kepada dua. Orang cari kita, kita cari orang. Networking adalah kita memperkembangkan rangkaian. Bukan kita memperkembangkan orang. Networking bukan memperkembangkan orang, tapi memperkembangkan produk kita. Produk kita. Jadi siapa yang gunakan produk kita tu? Orang. Maka bila kita memperkembangkan produk kita pada tu, banyak orang berkembang di situ. Jadi kita ingat networking ni cari orang. Jadi bahasa yang banyak orang guna, networking kena cari orang, kena cari orang. Tapi kalau dia cakap kena cari orang pun, betul apa? Networking ni cantik, saya kata kepada anda. Cuma kita tak belajar, kita tak pernah dengar motivator terbaik dunia dia bagi tahu. Anda jumpalah motivator terhebat di muka bumi ni kan. Anda akan tengok. Anda tengok motivator, semua dia orang jawab benda tu, business is networking. Business is networking. Apa itu networking? Itu memperkembangkan kita punya produk itu seramai orang, sebanyak-banyaknya di semua kawasan. Daripada bermula daripada kita punya alamat, taman kita, kampung kita, dan kita punya kawan tu berkembang sampai ke satu negara dan ke negara-negara lain. Cuma anda tengok sekarang, apa Lazada buat, apa sekarang networking semua tu. Tapi kenapa orang benci sangat dengan networking? Kebanyakan yang benci tu bukan, yang benci macam saya kata tadi lah. Bila kita buat bisnes, dia orang kata ni kau orang ni bertuhankan duit aja. Brother, bukan kita bertuhankan duit, tak ada. Tapi kalau orang kaya, dia terbaik, melakukan hal-hal terbaik, dia lebih istimewa lagi kalau pada kita tak ada duit. Orang kaya ni, kalau saya nak bagi tahu kepada anda, dia ada ubat tu, ubat ringgit tu. Kalau Malaysia RM tu berantu, kalau note 100 tu tepuk kat kepala 5 kali, ya, sakit kepala pun hilang. Orang demam, cuba kita tengok, bini kita demam, anda ambil bubuh Panadol, telan Panadol, lambat sembuh. Anda ambil note RM100 tu, tempet 10 keping kat dahi dia. Demam panas tadi. Tengok saat lagi dia ajak anda pergi shopping. Hilang demam tu. Orang tengah marah, muka tengah stres, muka tengah tension, duduk masam muka kan. Anda bagi satu ubat, satu produk telannya, lambat nak sembuh. Lambat nak sembuh. Ambil note 100, muka dia masam, tension, bubuh 20 keping, bagi kat dia. Nah, ni 20 keping. Nak tengok muka dia hilang tak dia punya produk tu powerful. Muka yang stres tiba-tiba jadi okey. Muka yang masam tiba-tiba jadi manis. Muka yang buruk tapi kalau duit banyak jadi handsome. Puaka tu. Muka lawa pun kalau duit tak ada, pergi Minang anak ada orang jam. Kan susah. Sebab tu, saya buat kursus cuma anak muda ni sayang. Anak muda, anak-anak kita lah. Anda yang dengar dia ada anak, saya pun ada anak. Kan? Kebolehan mereka luar biasa. Kebolehan mereka luar biasa hebat. Jadi kalau ada bisnes macam Bolten, macam apa ni, di sini anda tengok. Kenapa banyak orang tak nak buat? Saya pun jadi pening kepala. Saya bukan nak convince orang. Sebab tu saya tak pernah convince orang dalam bisnes. Kau orang kena buat lah ni, kau ikut aku. Saya tak pernah kata macam tu pun. Saya tak pernah kata, anda nak sukses kena buat Bolten. Tak ada, saya tak kata. Tapi kriteria tu. Amin dulu. Kriteria kita nak sukses tu. Yang paling penting anda tengok dalam kehidupan kita ni, dari pengalaman saya, dan apa yang saya cakap ni semua daripada kursus tau. Saya tak pernah jadi, sebab tu anda jangan sekali sebut saya ni mentor anda, tok guru anda lah apalah. Saya tak ada kelayakan langsung.
Apa saya nak cerita kat anda tu, saya copyright, curi orang punya bagi kat awak semua, anda semua. Bukannya. Kalau Sifu ni dia yang cipta benda tu. Macam kita punya leader-leader Walton banyak, mereka memang powerful. Sebab mereka lakukan tu, mereka buat, mereka belajar, mereka buat. Saya bukan. Saya ni curi orang punya. Curi ilmu orang ni, curi ilmu orang ni, masuk kursus ni, ambil ni, cerita kat anda semua. Jadi bukan sipu, siput. Tapi anda ambil benda tu. Copyright betul-betul. Saya tu tiru orang dulu tu. Tapi mengubah hidup, Alhamdulillah. Mengubah hidup selama-lamanya. Itu yang miracle. Cuma duduk teknik yang betul. Nanti saya ajar share dengan anda. Satu kaedah lagi kan. Bagaimana cikgu, kita nak buat market. Market ni kita paketkan produk, tapi kita menggunakan orang. Banyak kan kita orang jadi orang kata guna networking. Semua bisnes networking. Semua bisnes networking. Nak jual burger kaya, jual burger dalam bentuk networking, tetap jadi jutawan. Soalan semalam saya pernah berkata, cikgu, jadi jual burger boleh jadi jutawan. Jual burger tapi kembangkan networking. Tetap jadi jutawan. Tapi kalau jual burger duk terpacak kat situ tak berkembang, susah nak jadi jutawan. Jual burger, belajar burger tu dalam bentuk networking. Kalau anda buat bisnes apa, belajar dalam bidang networking, kembangkan dia, anda akan tengok tetap sama. Result dia sama, kita boleh jadi jutawan juga. So, dia punya power kat situ. Jadi cikgu, macam mana nak buat kita punya, supaya kita dapat final product? Anda tahu, closing kita, saya duk cerita about closing dalam kelas saya, closing tu. Sebenarnya, saya nak tanya anda hari ni, closing tu, anda duk close product, close leader, nak buat network dan sebagainya. Anda close tu, close apa? Kita bukan close orang tau. Kita bukan close produk tau. Kita close duit. Kita close duit tu. Kan saya kata, duit ni, hak keempat tadi, supaya dia bekerja untuk kita. Memang duit tu, dia pass through orang. Pass through produk. Dari produk, dia pass through kepada orang. Dan kita belajar bidang communicate. Sebab duit tu, dia tak boleh bercakap. Duit tu, dia tak boleh bercakap. Jadi, dia nak berkembang atas dasar apa? Atas dasar keperluan produk tadi. Produk tu siapa? Orang tadi. Jadi, siapa yang boleh cakap? Orang tu tadi. Sebab tu kita duk buat closing. Kita duk belajar tentang close kan. Jadi, yang kita boleh dapat adalah financial. Last kali duit tu buat kerja untuk kita. Bukan kita buat kerja untuk duit. Bukan umur kita 60 duk simpan duit lagi. Simpan, dapat duit. Nak guna duit pun tak belum mampu sayang. Simpan. Sampai mati. Simpan. Lala, duit yang kita simpan tu bergaduh, anak beranak bergaduh pasal duit kita. Tapi kita gunakan financial tu dengan kadar yang betul, kaedah yang betul. So, saya buat training khusus tu cuma nak share kepada anda supaya kita faham. Macam saya buat Walton, ada kawan-kawan buat syarikat-syarikat lain. Ada orang dia tengok sebelah mata saja. Adakah anda rasa saya ni gila? Resign kerja, buat satu benda macam ni. Adakah saya ni kepala tak betul? Mungkin betul lah tu. Memang kepala Cikgu Amir tu tak betul. Tapi, ada satu kelebihan yang saya dapat dekat sini. Satu, saya nak bagi tahu kepada anda. Bila saya tak pernah bekerja, saya tak ada pressure. Anda tengok, saya hari-hari duduk kat kursi ni, kedai mamak, minum kopi, jumpa kawan, cerita bisnes. Saya buat sale produk saya dengan suka hati saya. Saya bebas, sebebas-bebasnya. Dan boleh cipta income sebebas-bebasnya. Jadi best tak kalau saya tak tahu orang lain, tapi saya memang suka hidup macam tu. Saya boleh tidur, saya boleh bangun, saya nak ke mana kot suka saya. Saya dari segi finansial, Alhamdulillah dengan izin Allah, ada juga Tuhan bagi kelebihan dari segi finansial, dari segi movement, perhubungan kawan-kawan, buat networking. Saya kenal kawan-kawan seluruh Malaysia, Indonesia, Singapura, ramai kawan-kawan saya. Dia orang buat bisnes lain, kalau nak share buat bisnes lain pun saya ada banyak kawan-kawan. So, apa keburukan dia yang banyak orang attack tentang bisnes macam ni? Itu anda yang rasa give up. Buat sekejap anda rasa give up. Anda tahu tak, bisnes ini yang terbaik. Kita tak perlu keluarkan modal, kita tak perlu keluarkan apa. Dan kita tetap dapat benda yang orang lain boleh dapat. Kerja sama, teknik yang sama. Yang membezakan kita, satu buat kelebihan kita, sampai ke satu tahap wang tu tadi, dia akan bekerja untuk kita. Di waktu saya sedang bercakap ini, Alhamdulillah dengan izin Allah lah, gaji tengah naik, income tengah masuk. Duit tengah masuk tu, walaupun tidur ke tak tidur ke, insya Allah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak jadi benda ni. Jadi, income kita berselerak, bergerak.
Bergantung kepada kita berapa volume yang kita nak. Kalau kita rasa tak cukup lagi, kita boleh tambah lagi. Cantik berbisnes macam ni. Di sini bisnes yang kita ada kawan ramai, kita boleh belajar, kita boleh mengubah persepsi hidup kita. Dulu kita pakai macam ni, kita boleh ubah. Dalam mana bisnes ni lengkap segala-galanya. Sebab tu saya jemput anda semua datang. Bukan keselama saya pun, dalam syarikat lain pun. Anda belajar bidang ini, menarik. Sebab tu saya kata jangan merajuk. Dalam bisnes apa pun kalau kita merajuk, kita tak ke mana-mana. Kalau anda nak merasa perubahan dalam diri kita, nikmat kita, menikmati kehidupan kita, belajar dengan cara yang betul. Belajar dengan cara yang betul. Anda kena ingat ayat saya tadi, duit yang keempat tadi. Wang buat kerja untuk kita. Okey, kunci dia dekat mana? Wang buat kerja untuk kita. Kunci dia dekat mana? Kunci dia dekat perhubungan baik kita dengan pengguna kita. Ada orang dapat satu ruang bisnes, orang tu duit tu tak mau datang kepada dia lah. Duit tu datang macam mana? Dia terbang ke cikgu? Tak ada. Mana ada duit datang? Duit bekerja untuk kita tu maksudnya duit tu datang cari kita. Duit tu datang cari kita. Tapi kalau perangai kita tak betul, duit tu nak datang tak? Okey, contohlah saya bagi satu contoh kepada anda. Satu orang ni dia master buat rumah. Dia boleh panggil dia buat rumah, memang panggil tak elok, tapi time buat rumah tu memang dia terbaik. Harga dia murah, rumah dia buat kemas cantik, puas hati. Siapa buat pun dia belajar bidang tu ya. Tapi dia ni orangnya lintang pukang sikit. Tapi bila masuk bab kerja tu, dia ikut peraturan. Harga dia tak mahal dan dia puas hati kan orang yang minta dia buat rumah, dia buat cantik-cantik, puas hati semua sampai orang tak nak komplain apa. Okey, selepas tu anda agak tak? Ada kawan contoh buat rumah saya, contoh. Saya pula ada satu kawan nak buat rumah. Anda akan bercakap apa? Saya nak tambah rumah lagi lah. Kata rumah saya tu saya nak buat rumah kedua, contoh. Saya tak akan cari orang lain dah. Saya akan cari orang tu juga. Saya akan cari. Apa yang saya buat? Saya bagi duit kat dia lagi. Sebab saya trust dia. Dia buat be honest. Jadi duit bekerja untuk dia. Ada kawan saya nak buat rumah. Saya akan perkenalkan tu kawan tu. Tu kau nak buat rumah, kau jumpa kawan tu. Jadi kawan tu pula nanti akan beredar. Nak buat rumah nanti, ada kawan aku. Dia buat tolong sale. Kita buat sale rumah. Kes rumah tadi dengan seorang yang buat rumah dengan betul dan tepat. Rumah yang dia ambil untung sedikit tapi dia buat kecantikan rumah dia. Anda tahu tak siapa yang tolong cerita pada dia tadi? Duit mana buat kerja untuk dia tadi? Saya, rumah saya pula. Brother ni buat rumah memang best. Harga dia murah banding orang lain dengan cantik. Tak ada komplain apa. Kita nak semua puas hati. So, apa yang budak tu buat rumah? Walaupun perangai dia tu lintang pukang. Tapi bab bisnes dia memang ikut peraturan. Dia ikut betul-betul. Dan saya nanti nak buat rumah yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, rumah yang kelima, ke-6, ke-7 kalau saya nak buat rumah. Saya akan cari dia. Sebab dia yang terbaik bagi saya. Dia puas hati. Maksudnya dia jaga saya. Perhubungan dia baik dengan saya. Harga, dia bagi harga special untuk saya. Dia butuh sikit tapi dia jaga saya. Jadi bila saya ada kawan nak buat rumah pula, saya akan tu dia, tu hang buat kat Mamat ni. Dia memang best. Okey. Kawan tu juga, si B tu tadi, dia buat cantik, dia akan puas. Kalau orang buat rumah tu lebih cantik, dia akan pergi cerita kat 3-4 orang pula. Yang 3-4 orang tu pula akan bercakap 3-4 orang lagi. 3-4 orang. Akhirnya bentuk tak rangkaian. Kenapa kita tak boleh buat cipta tu? Sebab kita tak berjaya bentuk rangkaian tu. Asal kita jual produk je, kita duk pedajai orang tu. Kita tengok shortcut. Kita tak tengok duit nanti untuk kerja untuk kita. Ada waktu anda tengok orang yang hebat, dia takkan macam kita dekat Volten kita jual produk, contoh kopi kita harga RM60. Ada orang dia pergi jual murah produk tu, dia rasa dia hebat, tapi dia membentuk rangkaian musuh dia. Dia memusnahkan kawan-kawan dia lain untuk short income dia dapat, tapi untuk long income, long term dia membunuh. Cara dia begini. Cikgu, apa okey, kawan ni RM60 barang, dia kawan kita jual. Anda buat 2 je. Orang yang hebat dalam dunia ni, dia ada 2 saja. Sama ada dia jual dengan harga RM60 tu, dan yang kedua, dia sedekah saja, bagi semua free. 2 tu anda boleh buat. 2 tu orang boleh. Anda tanyalah jutawan di dunia ni, dia tetap buat 2 hal tu. Tapi ada kita tengok short term. Sponsor dan teknik tengok short term. Bila duit nak bekerja untuk kita? Malah duit tu lari pada kita. Dia lari pada kita. Contoh kalau kita buat rumah tadi. Kita buat rumah. Kita collect duit orang tu bayar duit muka rumah. Tiba-tiba kita cincai. Kita tipu dia barang-barang bukan. Kemudian kita cabut lari. Kita dapat untung kan? Syokkan kita untung lebih pada orang. Tapi adakah saya akan jemput dia lagi?
Malah saya kempen ke orang, kau nak buat rumah, Mamat ni jangan, kau tak payah buat lah dia tu, kaki kencinnya. So, di mana money nak bekerja untuk kita? So, konsep dalam bisnes sama. Biar kita untung sedikit, tak apa. Tapi yang penting, bila masa duit tu akan cari kita. Duit tu akan cari melalui, dia terbalik tadi, melalui produk tadi. Produk tadi kepada orang tadi. Dan orang itu kepada kita. Itu yang duit buat kerja untuk kita. Jadi kita duduk sini, barang sana orang. Jadi ada orang lain uruskan. Jadi kita duit bekerja, sentiasa move duit kita. Tapi watak kita tu supaya memanggil duit tu datang. Memanggil duit tu datang. Tapi kalau kita nak short term, ada orang banyak dalam networking. Saya dah belajar topik closing macam mana nak bina rangkaian. Sebenarnya di hujung tu nak supaya kita semua duit tu bercakap. Duit tu cari kita. Duit tu move cari kita. Daripada mana? Daripada rangkaian kita. Kawan-kawan kita. Kawan kita takkan move. Sebab tu anda tengok di situ kita boleh mencipta income berapa kita nak. Tapi kita mesti menggunakan konsep tadi. Menarik duit tu. Nak menarik tu watak kita kena betul. Cara kita bercakap tu kena betul. Jangan bohong. Sebab tu saya cerita benda dia. Anda nak buat bisnes, kunci dia kita kena buat benda yang betul, yang terbaik. Bantu kawan tu. Jangan tengok short term punya keuntungan. Banyak orang dia nak hari tu buat, hari tu untung cepat. Cuba anda masuk kelab jutawan dunia. Anda masuk dalam bagaimana dia mengaturkan dia punya financial by calculation dengan menggunakan matematik. Dia tunjuk tu dengan menggunakan maths. Dan kita follow. Saya pernah dalam video saya baru ni kan saya tunjuk. Okey, dia tunjuk kaedah bagaimana kita nak bezakan gaji dengan bisnes. Apa dia kata gaji kita kerja tu sebagai satu suntikan. Oh, bahasa tu kan orang marah orang tu. Dia macam satu abuse. Dia kata dalam training tu motivator tu bagi tahu masa tu Millionaire Club semua kaki bisnes jadi hentam orang yang kerja. Jadi saya tak boleh. Saya lagi kawan-kawan saya mau kerja, bini saya mau kerja, dia tembak saya. Saya takut bini. Kan? Jadi dia kata abuse. Bila kita bekerja tu sebenarnya pihak syarikat, pihak kilang tu dia bagi satu abuse. Abuse tu apa? Gaji kita kenaikan gaji tu sendiri adalah abuse. Dan jawatan dalam kerja tu dia adalah abuse supaya kita jangan keluar daripada untuk menjadikan tokel dari jutawan. So dia bagi abuse, dia bagi apa yang kita nak dia bagi. Sebab nilai value kita sangat mahal. Harga dia kalau kita cabut lari jam dia, miskin dia nanti, bisnes dia lintang pukang. Tu dia kipas kita, dijaga kita betul-betul. Tapi malangnya kita pula suka dikipas. Suka dikipas. Sebenarnya kebolehan yang kita ada tu, kita boleh kaya macam tokel tu. Kebolehan tu, ilmu kita ada. Tindakan semua kita ada. Malah kita direcognize oleh owner syarikat tu. Sebab apa? Dia takut kita nanti kaya macam dia. Sebab kita ada kebolehan jadi tokel. Dia tak, contoh kita master dalam satu bidang tu di kilang tu. Kita dah belajar. Dia ambil kita sebagai pekerja dia. Dia tak tahu dia suruh kita yang buat. Tapi kita, dia buat bisnes pun kita tahu. Dan ilmu yang tadi kita bekerja dengan dia pun kita ada. Dia tak ada. Jadi adakah memang betul kita memang boleh kaya lebih dahsyat daripada owner kepada kilang itu? So itulah paling menakutkan mereka. So dalam motivasi tu dia bagi tahu, dia bagi abuse. Abuse ni ubat tahan sakit. Dia abuse kita. Supaya dia abuse. Jadi di situ dia bagi apa? Abuse tu gaji, kenaikan gaji. Oh, nampak gaji kita 3,000. Dia naikkan gaji 1,000 sebulan. Kita gaji aku orang lain naik 200 pun dah hebat. Aku 1,000. Kan? Lepas tu dia highlightkan kita supaya perbandingan income adalah dengan orang di bawah kita. Dia tak akan berani bandingkan kita dengan orang yang kayu-kayu di atas tu. Contoh, gaji kita ni 10,000 sebulan. Lemak 10,000 kan. Tapi kalau 10,000 dibandingkan dengan jutawan yang create sebulan income 10 juta atau 1 juta sebulan. Apa nilai 10,000 kita sebulan? 10,000 bahagikan dengan 1 juta, kalikan dengan 100. Itulah persen dia. Itulah bezanya otak kita dengan orang yang kaya tadi. Dia pun macam sama, guna otak yang sama, tindakan yang sama, masa yang sama, semua sama. Jadi apa perbezaan dia, cikgu? Okey, sekarang gaji. Dulu saya buat macam ni. Ini saya bukan mengatakan lah, saya kursus yang saya masuk di Singapura tu saya sampai kepada anda hari ni. Yang menyebabkan saya tu berhenti kerja terus menyamuk. Pasal saya kena hentam kat situ. Dia buat macam mana? Okey, gaji 3,000. 3,000.
Kawan tu income dia sebulan 30,000 buat bisnes. 30,000 sebulan. Tapi kalau 3,000 dibandingkan relatif kepada orang yang gaji 1,400, 1,500, wah tentu anda rasa hebat. Jadi kilang dia akan tip up anda dibandingkan dengan pekerja-pekerja di bawah. Anda yang hebat, kok belakang dia bagi lagi. Anda naik gaji 4-5,000, dia bagi anda tambah 1,000 tahun ni. 6,000 dia bagi anda. Anda baru tengok 1,000 sebulan kenaikan gaji. Tapi dalam bisnes dia akan bandingkan begini. Okey. Saya dah ajar dalam video yang lalu. Anda nak dapat 6,000 sebulan tu, anda tahu dia ajar macam mana. Kalau kita di Voltan ni jual VR4. Okey, VR4 tu anda tengok. Okey, sekarang ni kita kerja. Okey, samalah. Kita pun start kerja, dia pun start kerja. Tapi kita kerja sendiri, dia kerja dengan kilang. Tapi waktu sama 8 jam sehari. Masuk kerja 8 pagi, kita pun 8 pagi bangun dah buat bisnes sendiri. 8 pagi dah bangun dah. Siap peraturan 8 pagi start dah buat online business. Start mula dah convene produk kita dan sebagainya. Target. Dia kilang ada target, kita pun ada target. Sebab selepas 1 bulan, engineer dan sebagainya di kilang-kilang tu, dia akan tanya percentage target tu capai. Kalau dia plus minus 5%. Kalau kita jatuh target 15%, kena maki kita jadi engineer kilang tu pun. Sebab siapa yang jadi engineer dulu di kilang, hari Selasa dan hari Khamis, saya dulu hari Selasa dengan Khamis, dulu semua kilang dia ada meeting mesyuarat dengan kita punya target tak capai sebulan dia tembak kita berapi macam kilang bapak kita. Wah, kita kerja je kilang-kilang dia, tapi sebab dia bayar gaji kat kita, dia tembak kita berapi. Bukan jatuh apa, jatuh 5% ya target. Jadi macam itulah kita duduk di sini. Jadi kalau anda tengok situ, okey, satu DR4 contohlah, saya bagi tahu di Voltan tu satu DR4 untung dia RM30. Untung dia RM30 sekotak. Produk luar biasa hebat. Semua dah powerful. Contoh. Anda perlu belajar. Di kilang belajar, kita pun belajar. Tengok, sama je kita buat. Di kilang tu, kita 3 bulan kursus. Sebelum kita masuk kilang baru, 3 bulan dia bagi kita kursus. Kalau yang jadi peringkat, kita jadi engineer, dihantar ke US 6 bulan. Training kat sana dan sebagainya. Hantar ke Jepun 6 bulan, setahun untuk kita train. Sama juga, kita ambil benda yang sama, kita pun train, masuk kursus dan sebagainya. Tapi, dia kerja 8 jam, kita pun kerja 8 jam. Dia ada target, kita ada target. Target kita murah. Sejam sekotak produk jual. Sejam. Sekotak. Nak online ke, nak apa pun, buat je. Okey, satu kotak tu untung dia RM30. Anda perlu disiplin macam mana anda tadi di kilang disiplin. RM30, 8 jam. Kalau setiap jam anda jual satu kotak untuk RM30. Cuba anda tengok, RM30 kali 8 jam. RM240 sehari anda punya gaji. RM240 sehari kalau anda kalikan dengan 30 sebulan. Cuba anda tengok. Saya tunjuk kepada anda. Tengok. RM230. Okey, RM30. 1 kali 8, RM240. RM240 anda punya gaji sehari. 240 kalau kali dengan 30, anda punya gaji adalah RM7,200 sebulan. RM7,200 sebulan. Okey, anda di kilang kerja apa gaji RM7,000 tu? Itu baru belajar US kotak je. Tapi disiplin samalah macam kerja-kerja. Yang ni diajar saya masa dalam kursus. Macam mana, apa perbezaan kita dulu. Macam mana jadi jutawan dalam training tu, diajar macam tu. Okey, sekarang ni RM7,200 belajar US kotak je, online. Kalau anda 1 jam tu boleh jual 2 kotak, dia kata, sejam berikutnya anda boleh berehat. Kalau anda hari ni dalam 2 jam anda dah jual 8, maksudnya anda boleh balik lah. Boleh berhenti kerja dah. Hari tu tak payah kerja dah. Anda punya 8 kotak tu dah capai dah. Kalau anda 2 jam boleh buat sale 8 kotak. Di R4 dah jual 8 cikgu. Okey, 6 jam balik tidur. Anda dah buat kerja anda. Jadi sehari anda kena 8 kotak aja. Anda punya gaji tetap RM7,200. Tapi kenapa orang tak nak buat? Anda jawab. Bayangkan 1 jam anda naikkan, bila anda dah ada pengetahuan dan sebagainya, anda boleh jual 2 kotak 1 jam. Okey, di R4 saja 2 kotak 1 jam, anda kalikan 2, anda punya income RM14,400 tak masuk lain-lain commission. RM14,000 tahu. Okey, saya tanya anda, gaji sebulan RM14,000 gaji siapa? Berapa tahun anda kena kerja di kilang tu untuk capai RM14,000 punya gaji? Dekat-dekat nak pension esok baru anda boleh capai itu. Jawatan yang bagus. Tapi dalam bisnes anda perlu belajar saja. Sekarang belajar. Dan sekarang anda boleh tak dapat. Hari ni boleh mula dah. Sekarang dah boleh mula dah. Esok dah boleh start dah.
Tapi kenapa banyak orang tak nak buat ni? Sebab dia malu tak bertempat. Dia malu pada kedudukan yang salah. Dalam motivasi itu dia bagi tahu kenapa banyak orang tak nak jadi jutawan. Dia malu untuk jadi jutawan. Sebab dia sendiri tak pernah confident yang dia boleh jadi jutawan. Walhal orang lain tengok, semua orang boleh jadi jutawan. Jadi ini saya bagi tahu. So di dalam Molten, di dalam apa-apa syarikat nak buat, saya bagi tahu kepada kunci dia, kita cuma fokus bahagian networking. Networking ni bukan maksud saya buat MLM, tidak. Networking adalah key point dalam semua bentuk bisnes di dunia ni, dia berkait dengan duit. Biar di hujung ni nanti duit buat kerja untuk kita. So duit buat kerja, hubungan kita baik. Dia nak produk, dia akan cari kita. Dia nak apa, dia akan cari kita. Sebab kita buat yang terbaik. Servis yang terbaik. Confidence level kita yang terbaik. Semua yang terbaik. Jadi dia akan cari kita. Masalah kebanyakan kita buat bisnes gagal sebab kita tengok short term punya income. Hari ni jual, anda boleh goreng dia, anda goreng dia. Anda boleh tipu dia, anda tipu dia. Bila tipu dia, dia beli sekali. Tapi lepas tu dia nak jumpa anda pun tak nak. Jadi bila masa duit nak buat kerja untuk kita. Anda bayangkan tadi, bila saya sebut tadi VR4 tadi, hali hitam tadi, contohlah. Ini saya sebut sebab saya Molten. Anda yang dengar syarikat lain, anda dengar punya produk lah. Okey. Bulan pertama dia jual sekotak 1 jam. 8 jam sehari 8 kotak. Anda punya income tadi 7,200 sejam. Bayangkan kalau servis kita terbaik, kita seminggu yang orang yang guna produk tu kita call dia, "Tuan, apa macam sihat ke? Dah makan produk tu, dapat apa-apa kesan, apa-apa jadi ke, ada tak healing crisis ke?" Anda follow up dia. Servis dia. Servis yang terbaik. Supaya apa? Untuk duit bekerja untuk kita. Bila kita call dia produk tu dah habis, dia ada kesan, dia akan call kita untuk beli produk tu lagi. Okey. Bulan kedua tadi, anda tetap buat 1 jam, 1 kotak produk satu. Tapi ada tak repeat sale? Repeat sale daripada orang yang bulan pertama tadi call anda untuk beli produk. Chances dia berapa? 50% insyaAllah. Orang tu akan call, dah habis dah produk saya. Boleh tak tuan hantar lagi 1 produk dekat saya? So ada dah beberapa orang tadi yang beli produk tu, dia akan buat repeat. Sedangkan anda terus juga buat sejam seorang, sejam sekotak sekejap. Jadi anda punya gaji tetap dapat RM7,200. Tetapi extra income daripada duit mula bekerja untuk anda tadi. Bila orang call anda, dah habis produk nak guna. Baru sebulan. Okey, masuk bulan ketiga, anda tetap juga buat 1 jam, 1 kotak produk. 1 jam, 1. Macam mana kerja di kilang? Ada 2 bulan punya sale tu, customer tu akan anda follow up dia, buat buku jadual dia, anda akan call dia. Macam mana kak guna produk siap, bagus tak? Oh, kak makan tak cukup tapi kak tak ada modal. Okey, tak apa kak ambil dulu produk saya ni, bagi kak sembuh. Buat baik dengan dia. Bukan berarti kita menyudu dia, tidak. Teknik tu pun ada. Dia percaya dekat kita, oh dia ni, aku gaji saya tak dapat lagi tapi saya nak produk ni, boleh tak? Saya dah habis produk. Tapi gaji saya, anak saya nak bagi 30 hari bulan. Tapi saya ni dah 25 hari bulan tak dapat lagi. Anda ada stok pula. Tak apa kak ambil dulu. Nanti hujung bulan nanti kak call saya. Itu tujuan apa? Sebab dia tak akan cari customer lain. Dia akan cari kita. Supaya duit tu buat kerja untuk kita nanti. Jadi anda bayar bulan ketiga, anda tetap buat 1 jam sekotak. 1 jam sekotak. Tapi ada 2 bulan punya sale akan call anda untuk repeat order. Bayangkan bulan keempat ada 3 pengguna produk kita akan repeat order. Bayangkan bulan ke-6 ada 5 grup, 5 orang pengguna akan call kita. Income kita bertambah ke naik ke? Saya ajar anda hari ni bukan pasal buat network lagi. Belum masuk buat commission, buat networking, buat apa pun. Saya hanya buat sale saja. Saya hanya share dengan anda buat sale saja. Anda boleh collect puluhan ribu. Dengan adanya sekarang ni online system dan sebagainya. Yang penting kita belajar bentukkan hubungan yang baik dengan customer kita supaya dia nak produk, dia percaya kepada kita. Dia trust kepada kita, dia tak percaya orang lain dah. Inilah kaedahnya bagaimana anda tengok dalam networking seluruh dunia, anda tengok mereka mencipta duit bekerja untuk mereka. Salah satu adalah menggunakan kaedah ini. Di mana kalau tak, sebab tu anda tengok dia dalam satu syarikat dia highlightkan nama syarikat dia tu. Anda tengok kenapa KFC hebat. Kenapa KFC hebat? Sebab anda tahu tak, wahal ayam goreng dia tu anda tengok apa dengan yang jual burger tepi jalan tu sedap dia lagi. Tapi dia punya otak orang ni KFC. Sebab dia latih orang, kenalkan dia supaya dia kenal produk dia kepada dia. Dari kita kecil lagi. Kita tak sedar kan?
kita tak sedar anak kita cuba lalu kat KFC. Ayah KFC, ayah ayam goreng KFC. Anda tahu dekat mana dia ajar anak kita? Untuk supaya dia nanti kita bekerja untuk dia. Tu mainan anda tengok dekat KFC tu. Ada mainan dekat nak beli tu. Ada mainan kotak-kotak mainan tu not for sale. Dia tulis situ. Tapi dia tunjuk gambar mainan. Tapi dia tak jual. Untuk apa? Supaya anak kita menangis nak produk tu. Anak kita, anda cuba tengok semua KFC ada benda ni. Tu teknik bisnes. Ayah nak tu. Kita bertanya jual tak, not for sale. Kalau not for sale, kenapa bubuh gambar budak sampai budak tu menangis? Kita kan marah. Tapi budak tu akan ingat KFC nak mainan KFC. Sampai sekarang cuba bawa anak kita yang umur 2 tahun 3 tahun lalu dekat KFC dengan McDonald. Hak tu dua, McDonald KFC. Dia dah tanam dah. Siapa yang akan nanti bagi duit dekat KFC? Anak kita akan menjadi waris kepada kita. Untuk cipta duit bekerja untuk mereka. Begitulah konsep dalam bisnes. Bagaimana duit itu bekerja untuk kita. So, benda inilah yang kita kena belajar secara serius. Bukan saya ajar anda nak buat volunteer sebab anda kena buat syarikat ni hebat. Tak, saya bagi tahu. Saya buat risiko ada, bisnes semua ada risiko lah. Kalau bisnes tak ada risiko tu bukan bisnes. Cuma minimizekan dia. Betul tak? Cuma teknik itu yang penting. Anda nak collect berapa juta? Anda nak berapa? So yang penting kepala kita jangan jadi kepala batu. Kita ni masalahnya walaupun kita ni susah hidup, walaupun kita ni banyak masalah, tapi kepala kita keras macam batu juga. Pak mau dengar cakap tu, cuba kita padamkan otak tu, kita buat bodoh. Ilmu kan diajar pula. Ilmu terbaik untuk kita sukses adalah ilmu buat bodoh. Apa pun kita buat bodoh. Okey, contoh ada orang buat satu training. Setuju tak setuju, ni kita belum masuk training tu lagi, kita tak nak aku, kita dah attack dah. Wah, kalau kita pergi kursus tu, dapat benda baik ke benda buruk? Tetap dapat benda yang baik kan? Dalam training, mesti dapat benda yang baik. Jadi benda tu akan masuk kat otak kita. Dia hilang tak? Dia tak hilang. Walaupun benda tu kita tak buat pun. Benda tu kita bukan nak minat pun. Tapi knowledge itu yang mahal tu. Bila dia dah masuk di otak kita, dia susah nak bodohkan kita. Oh, bidang ni dia pun jadi jutawan. Walaupun tak buat lagi. Tapi hari ni tu, oh, padahal dia orang kaya betul lah dia orang ni. Macam ni dia orang punya business. At least kita tahu. Cukuplah. Esok ada lagi ke tu, kita pergi lagi. Lama-lama kita punya otak yang keras macam kematu, macam batu tadi tu akan pecah. Dan masa tu anda akan tengok indahnya bisnes yang kita duduk diam, duduk saja. COVID-19 anda tengok dalam keadaan COVID-19, leader-leader semua duduk di rumah, pakai kod, pakai plekat, buat video. Anda tahu tak sale 3 kali ganda masa COVID-19. 3 kali ganda semua kita punya income duduk di rumah, costing. Sekarang ni pakai online system dan sebagainya. Kan? Jadi anda duduk syarikat-syarikat lain pun semua saya percaya dapat benda yang sama juga, kelebihan sama juga kan. Cuma yang saya rasa kecewa tu bukan apa, buat kursus ni semuanya nak ubahkan mindset. Nak ubahkan mindset tu anda tahu macam nak bina bangunan tu punya susah. Katok-katok pecah, katok, ajar hari dia okey. 3 hari dia balik asal pula, hantar masuk kursus, belasah dia, motivate dia, tekankan terkoyak, motivator terselak kain-kain punya buat motivasi kan. Melempam pun dia, malam tu dengar ceramah tu macam nak buat esok nak berubah, 3 hari balik asal pula, buat kursus lagi, panggil lagi, motivate lagi, buat motivate, tekankan terkoyak dia punya speaker tu, melintang pukam ceramah, malam tu mengkerta tu, malam tu anda dengar ceramah, esok akan berubah 2 hari, macam tu juga kan. Penat. Walhal benda so simple je. Benda ni simple. Kita semua perlukan financial, wang. Keadaan yang terbaik adalah financial kita boleh buat berapa banyak kita nak dan masa kita bebas segala-galanya. Itu saja. So bidang tu ada dekat sini. Bila ada, dia belajar je lah. Soal jadi tak jadi tu kerja Allah Ta'ala. Rezeki semua Allah bagi. Jadi tak jadi bukan nak anda nak give up, nak marah kat siapa. Sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan bahawa satu bidang ni, insya-Allah kalau tersangkut aku buat financial, aku buat benda ni, insya-Allah selesaikan semua masalah financial aku. Nikmat dia. Kalau anda contoh di bawah anda tengok Murti sebulan berapa, 500,000 income. Anda bayangkan
Sebulan income dia 500,000 juta. Kak Tun, banyak top leader tu anda tengok. Sebulan 500,000 juta. Kita kerja, bila nak dapat 500,000 juta? Anda tengok, dulu dalam motivasi yang dimasuk tu, dia kira pula. Contoh macam ni. Saya bagi tahu kepada anda tadi. Okey. Satu hari orang buat bisnes, dia contoh dia ambil satu hari kita buat bisnes ni. Contoh kita buat bisnes macam ni lah, yang majoriti yang semua orang buat bisnes macam saya buat Volten dan sebagainya. Contoh kita ambil Murti. Murti buat setahun dia belasah market setahun. Kak Tun, top leader di bawah tu. Okey, kita ambil Purata lah. Dia orang punya income ni Purata tak banyak. Satu hari Purata dia sekitar ambil 4-5 ribu sehari income dia. Satu hari income dia orang 5,000. Okey, saya ambil kecil lagi, saya bahagi lagi. Saya ambil 3,000 je sehari. 3,000 je sehari. Leader ni punya income. Satu hari 3,000. Cuba kita calculate sekarang. Satu hari 3,000. Kalau kita kalikan dengan 30 bersamaan 3 kali 3, 90,000. Kalau kita ambil 3,000, cuba anda compare dengan kebolehan. Supaya hari ni kita nak anda tengok. 3,000 kalikan dengan 30, dia orang punya gaji 90,000. Saya ambil Purata 100,000 satu bulan, 100,000. Dia orang punya income 100,000 satu bulan. Okey, satu bulan. Kalau 100,000 satu bulan, saya ambil Purata 100,000 satu bulan. Setahun 12 bulan, anda terkali dengan 12 bulan, dia punya income bersamaan 1.2 juta. Maksudnya dia punya income tak naik-naik lah, duduk kat 3,000 tu, keras kat situ Purata dia lebih. Okey, setahun income dia 1.2 juta. Okey, contoh saya ambil sekarang ni, saya bekerja dulu, gaji ambil tengah-tengah, ambil Purata jugalah. Saya ambil gaji saya 3,000. 3,000 sebulan. 3,000. Tak, saya ambil besar sikit. 5,000 sebulan. Gaji saya 5,000 sebulan. Okey, ambil lah kenaikan tolak tu ke bawah, saya ambil tinggi 5,000 sebulan. So 5,000, cuba anda tengok 5,000 kalikan dengan 12, satu tahun saya dapat 60,000. Kalikan dengan seumur hidup saya kerja 35 tahun. Saya baru dapat collect 2.1 juta. Gaji 5,000, Purata lah. Start awal tadi kenaikan dia bahagi tu kita ambil Purata 5,000. Okey, gaji saya selama 35 tahun baru 2.1 juta. Jangan belanja apa-apa, kena simpan semua. Bayangkan, orang buat bisnes tadi, sebulan dia punya income tadi, saya bagi tahu kepada anda tadi, adalah 1.2 juta. Dia hanya perlu kerja selama 2 tahun bersamaan dengan 35 tahun orang kerja punya income. Jadi bayangkan, 35 tahun ditolak 2 tahun. Anda ada waktu untuk tidur di rumah selama 33 tahun. Income sama. Jadi kenapa orang tak nak buat bisnes macam ni? Yang itulah saya bagi tahu, motivasi diri sendiri itu lebih hebat. Bila kita faham apa nak buat, kita ubah mindset kita. Tak perlu orang motivate kita bersemangat kerana orang lain motivate kita, tak perlu. Yang penting kita faham, kita bagi target pada diri sendiri kita, dan kita kena tahu kepentingan financial tu apa, dan kita nak buat permasalahan yang timbul tu adalah natural, biasa, sebab benda ni 2 tahun buat bersamaan dengan 30 tahun orang lain kerja. Jadi susah 2 tahun tu standard lah. Kita kompres kita punya kerja tu daripada 30 tahun menjadi 2 tahun. Tentulah kita lebih sukar, kita lebih sibuk dan sebagainya. Tapi insyaAllah, kalau dengan izin Allah kita sukses, kita ada 35 tahun, tolak 2 tahun bersama 33 tahun. Kalau panjang umur kita, kerja kita tidur siang malam. Inilah dari mereka. Bayangkan setiap 2 bulan tu income kita duduk macam tu juga. Tak naik-naik dah. Setahun 1.2 juta. Tak naik dah. Income pun duduk macam tu 1 tahun. Anda bayang kali pula nak tengok 35 tahun. Anda kira lah berapa juta. So, kenapa anda perlu give up dalam bisnes? Kenapa anda perlu bermain-main satu projek yang begitu besar ni, walaupun kita punya side, otak kita kata apa, modal kecil. Sebenarnya bukan soal tu. Soalnya teknik bisnes apa yang kita buat, dan akhirnya biarlah duit tu bekerja untuk kita. Dan insyaAllah pada saat itu nanti anda akan tahu kenapa banyak orang sebenarnya hanya menggunakan otak, menggunakan sedikit action, dan tetapkan masa, kita akan jadi jutawan. Okey, so selama saya sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.